Salam sejahtera semua, nama saya Ella Suzy Elvinia anaknya Nau, nomor pelajar 20211107089, kod subjek CTU 552, Falsafah Undang-Undang dan Isu Semasa, nama pensyarah Encik Muhammad Nur Azri bin Muhammad Zaini. Pengenalan ilmu falsafah. Etimologi falsafah yang berasalkan daripada Yunani. Philin ialah cinta, kaji atau hargai. Philos juga merupakan cinta. Sophia merupakan hikmah, kearifan, kebijaksanaan atau kebenaran. Filosofi bermaksud cinta terhadap ilmu pengetahuan. Cinta terhadap kearifan, love of wisdom and truth. Menurut Kamus Dewan, falsafah merupakan ilmu tertinggi yang menjadikan dasar bagi ilmu-ilmu yang lain. Selain itu, falsafah juga boleh diberikan definisi, iaitu usaha ke arah mencintai, mencari, mengkaji dan menangkapi sesuatu perkara dengan menggunakan akal fikiran dan kebijaksanaan untuk mendapatkan kebenaran dan keyakinan yang hakiki. Seterusnya ialah tugasan individu saya yang bertajuk pengedaran dadah. Di Malaysia, dadah merupakan musuh utama negara. Dadah ini berbahaya kerana ia boleh merosakkan akhlak manusia, boleh menghilangkan rasa kepercayaan manusia kepada Tuhan hingga kerohanian mereka hilang. Justru, dadah juga boleh membiarkan manusia melakukan aktiviti yang negatif seperti mencolek, membunuh, menganiayai dan yang paling parah, mereka boleh membunuh ahli keluarga mereka tersendiri untuk mendapatkan secubis dadah. Punca akibatnya pengedaran dadah ini berlaku. Yang pertama adalah ketidakstabilan ekonomi dalam sesebuah keluarga. Apabila keluarga itu hilang pekerjaan dan juga tiada pekerjaan, maka mereka akan terasa terbeban dalam membayar bil-bil seperti bil air, bil kereta, bil elektrik dan keperluan harian mereka seperti makanan dan minuman. Seterusnya, bagi memudahkan diri masyarakat dalam mencapai maklumat mereka dengan meraih keuntungan yang banyak, mereka sanggup menjadi pengedar dadah disebabkan buta dengan duit walaupun boleh memberi kehidupan yang mewah dan senang, namun salah di sisi undang-undang dan salah juga di sisi agama sehingga mereka menjadi tamak. Punca yang kedua adalah masalah dalam keluarga. Tiada didikan, bimbingan dan pendidikan yang bermoral dalam keluarga. Keluarga ini hanya mementingkan kejayaan sehingga tanggungjawab mereka terhadap anak-anak terabai. Akibat kurang perhatian, remaja kini sangat berani dan nekat melibatkan diri dalam pergaulan bebas dalam kehidupan media sosial dan realiti. Remaja ini, jika mereka bertemu dengan rakan-rakan yang baru yang prihatin dengan mereka dan sentiasa ada meluangkan masa dengan mereka, maka mereka sanggup terjebak dengan berbagai gejala yang negatif. Mengatasi pengedaran dadah ini, iaitu meningkatkan prestasi kecanggihan teknologi. Meletakkan CCTV di setiap penjuru yang berada di kawasan zon merah yang didapati keberadaan pengedar dadah ini yang selalu mengedar dadah, seperti di tempat pengedaran dadah ini di perkapalan, di terowong dan jejatas. Hal ini kerana tempat itu sangat gelap dan mudah menjalankan maklumat mereka dalam mengedar dadah. Kesan terhadap pengedaran dadah, terutamanya kepada penyakit dadah, dapat memudaratkan kesihatan diri sendiri. Kesihatan menjadi terjejas. Tubuh manusia sangatlah sensitif akibat menghisap dadah ini kerana dadah ini terdiri daripada beberapa jenis yang berbahaya seperti heroin dan morfin. Kesan pada tubuh, mata berair, loya dan muntah dan boleh mengakibatkan stroke, dan bercakap pun tidak seimbang dengan mulut. Faktor dan sebab kenapa isu pengedaran dadah ini perlu diberikan perhatian yang lebih. Jika tidak diberikan perhatian, maka rosaklah jati diri, rosaklah generasi muda dan rosaklah nama negara. Dan nama negara kita juga akan terlihat buruk di negara luar. Oleh itu, pihak berkuasa perlulah memainkan peranan dalam membantu mencegah isu ini, terutamanya pihak kerajaan dan pihak swasta. Masyarakat juga turut boleh membantu dalam mencegah isu ini. Antara peranan-peranan yang boleh dilakukan oleh masyarakat ataupun pihak bertanggungjawab, iaitu melaporkan kegiatan pengedaran dadah ini kepada pihak atasan, iaitu
Polis Diraja Malaysia. Ini menunjukkan teladan yang baik terhadap masyarakat lain agar mereka turut berani bersuara dan menganggap pengendara dadah ini adalah salah di sisi undang-undang dan agama. Antara cabaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam membantu pengendara dadah ini adalah memerlukan kesabaran dalam membantu mereka yang ingin berubah. Kita juga boleh membantu mereka dengan memberi kata-kata semangat, serta jangan pernah membandingkan mereka dengan orang lain dan jangan pernah meremehkan masa lalu mereka, agar mereka bersungguh-sungguh dalam mengubah diri mereka untuk mendekatkan diri mereka dengan Tuhan. Perkara yang menarik dalam tugas individu dan artikel review yang saya alami, iaitu pertama, perkara yang menarik bagi saya adalah mengenai undang-undang. Saya dapat mengetahui tentang hukuman yang disabitkan kepada pengedar dadah, iaitu hukuman dalam Seksyen Akta Dadah Berbahaya 1952, dan hukuman ini adalah untuk mati mandatory. Sebab itu, pihak kerajaan memberi amaran keras dalam pengeluaran dan pengendara dadah ini daripada terus berlanjutan. Dan seterusnya, saya juga mendapat tahu betapa besar peranan rakyat dan pihak kerajaan dalam memanteras dadah dalam negara. Hal ini jelas dalam memberi penjelasan mengenai dadah serta jenis-jenis yang digunakan, seperti jenis heroin. Dan saya juga tahu mengenai rawatan yang digunakan, rawatan di hospital dan rawatan terapi ruqyah, serta pandangan daripada tokoh-tokoh yang berilmuan mengenai dadah. Seterusnya, perkara yang menarik dalam mempelajari falsafah dari minggu 1 hingga sekarang, mengetahui dengan lebih mendalam mengenai ontologi, yaitu teori kewujudan, metafizik, yaitu falsafah mengenai ketuhanan, kosmologi yang berhubung dengan hakikat dan kejadian dan kewujudan alam semesta, matematik pula bidang dalam kajian geometri dan algebra, kemanusiaan mengenai sejarah dan sosiologi. Aksiologi pula ialah mengenai teori nilai, yaitu logik ini mengenai pendapat yang benar dan salah. Etika pula mengenai tingkah laku, dan estetika ialah nilai kecantikan dan keindahan. Dan sampai di sini saja. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih semua dan bye-bye.